dia bagi allowance yang sikit ataupun tak bagi allowance dan dia suruh kerja dalam working environment yang tidak kondusif. Long hours, tak ada allowance, kena overtime, lepas tu tak boleh bawa handphone ya. Ada kes, kita ada kes semester ni ya. So we were able to pull the student out ya. Genuine case lah ya, yang boleh dikeluarkan. Tapi kalau boleh you sendiri tapisan pertama cuba selidik syarikat tu betul-betul sebelum you accept the company ya. Make self initiative to safeguard yourself from getting to company yang boleh menjejaskan you punya nilai ya, you punya internship punya experience ya. So secara keseluruhannya internship ni dia ada 4 fasa ya. Internship activity dia ada 4 fasa ya. Okay. So fasa pertama adalah application. Fasa permohonan. Student akan memohon ke syarikat ya. Fasa kedua ialah bila you memohon definitely you akan dapat offer kan. So fasa kedua memilih ya, selection. So you akan memilih daripada offer yang you dapat ya, some of my student ada dapat 5-6 offer. So dia kena pilihlah satu ya. Itu adalah fasa kedua, selection of placement. So bila you pilih tu bukan sekadar pilih ikut suka kan, you kena isi borang dan you kena bagi tahu faculty what's your selection ya. So faculty kena tengok scope. Dan kalau skop tu dan syarikat tu bukan syarikat yang fakulti tak nak ya, ada skop yang tak relevan ke, kalau benda tu it's not the case, so we approve you punya selection ya, selection. Dan stage yang ketiga ialah you go for the training, you go for the internship semester depan. Ya, lepas you go for the internship, habis internship selama 20 minggu ataupun 14 minggu, you kena prepare report. Dan proses evaluation akan berlaku yang mana syarikat akan buat penilaian dekat student. Penilaian akademik pun akan buat penilaian dekat student ya. You pun akan buat evaluation pada company. So dia akan ada beberapa evaluation yang berlaku lepas habis internship. Okay. And kalau you lihat daripada 4 fasa ni, sebenarnya fasa 1 dan kedua adalah berlaku pada semester ini. Fasa ketiga dan keempat berlaku semester hadapan. So application jangan hujung semester baru nak buat. Application kena bermula pada semester ni. I have few student yang last semester sebelum ni tak ada kes macam ni. Last semester bila dia habis FYP baru dia nak cari apply ke tempat internship. Sangat lambat. You kena tahu company memerlukan masa untuk go through you punya application, untuk dia bawa masuk mesyuarat, untuk dia directkan ke department yang memerlukan. Sometimes nak proses application tu mengambil masa sebulan 2 bulan ya untuk dia keluarkan offer letter. Jadi kalau you buat last minute, hujung semester lepas FYP, dah present FYP, you dah tak pening kepala baru nak apply, chances you might not getting placement dekat tempat yang you nak. Placement tu cukup-cukup makan je, mana yang ada je. Yang end up-nya dia akan jadi masalah masa you tengah buat internship nanti. Okay, so kalau boleh buat awal-awal ya supaya you ada banyak masa untuk settlekan keperluan nak isi borang, nak hantar dokumen, nak dapatkan endorsement ya. Sebab syarikat mungkin akan memerlukan beberapa documentation untuk you minta daripada faculty ya. Surat-surat yang memerlukan dekan sign. Dekan bukannya hari ni you bagi, hari ni dapat signature. Kadang-kadang you kena tunggu seminggu, kadang-kadang lama. Ya, so benda-benda macam itulah yang memerlukan masa. So do it according to what penyelaras advise you when it's a suitable time to do it. You do it according to the timeline. Okay. So ini 4 fasa dia lah. So kita akan for today's punya discussion, we are going to describe. Saya akan describe fasa pertama dan kedua sahaja. Manakala untuk taklimat kedua kita akan brief tentang fasa ketiga dan keempat ya, sebab kalau nak cerita panjang-panjang pun you
belum sampai masa lagi ya, and then you mungkin akan lupa maklumat tentang yang fasa ketiga dan keempat by the time it comes ya. So that's why kita pecahkan taklimat kepada dua bahagian. Okey, fasa pertama untuk buat placement punya application ya. Tujuan stage ini adalah untuk student dapat internship placement. Right? So student akan buat preparation lah kan, buat preparation. So benda pertama yang kita akan minta student buat ialah untuk register yourself ya. You kena isi BLI 01. BLI 01 ialah borang maklumat pelajar. Ya, so dalam tu maklumat detail macam kita nak you punya program, you punya result ya, you punya maklumat parents, alamat parents, semua kita perlukan. Benda tu so far sebelum ni kita memang guna Google Form. Ya, sebelum ni kita guna Google Form. Tapi semester ni kita start akan guna sistem yang mana you akan masuk dalam sistem yang saya sediakan dulu, sebab sistem yang faculty punya masih dalam pembangunan dan belum tersedia. Ya, so for the time being ni kita guna dulu mana yang ada, yang saya buat dululah. Ya. Okay, tapi itulah sistem tu tak adalah canggih mana ya. Kalau ada masalah, contact me directly so that I can rectify. Okay, sementara kita nak tunggu sistem yang faculty sediakan. Okay, once you dah register dalam sistem tu, so sistem akan recognize you lah ya. Bila you masuk dalam LIFSKM online tu, for you to be allowed to the dashboard, dia kena login dulu. Ya, you kena login. So login ni akan guna you punya student ID dan juga password pun akan guna you punya student ID. Ya. Yang ni kita dah dapat maklumat daripada coordinator. Coordinator dah bagi maklumat basic ya, nama student, email you punya student ID kita dah dapat. So saya dah create user. User dah create. Kecuali pelajar CS 240, okay, pelajar CS 240, coordinator akan bagi dekat saya petang ni. So you all punya user punya account hanya akan kemudian lah ya. Kemudian kalau dapat lewat petang hari ni, mungkin most probably sama ada besok ataupun hari Senin ya, yang saya boleh enablekan dalam sistem ya. So untuk CS240 sabar dulu ya. Untuk student lain saya dah masukkan. Tapi mungkin ada pelajar-pelajar yang termiss ya. Mungkin ada you're not part 6 and you punya coordinator terlupa nak bagi maklumat you, just contact me ya, and I will create user account for you. Okay, so bila you dah isi maklumat you dalam LIFSKM, okay, then you dah boleh start untuk buat permohonan. You boleh request surat SLI 01 daripada HA. SLI 01 ni ialah surat yang cover letter sebenarnya. Dia act as a cover letter untuk you punya permohonan ke syarikat. Dia dekat situ dia ada maklumat fakulti, maklumat pelajar, tarikh internship ya. So dia sebagai surat rasmi lah yang jadi surat cover untuk permohonan you ya. Dia mengesahkan you sebagai pelajar fakulti dan akan menjalani latihan industri. Okay. Kalau you tengok kat sebelah ni ya, you send out application, apa yang perlu dihantar? SLI 01, application letter, surat you sendirilah. Surat you sendiri, bahasa Melayu je semua sebab kita punya latihan industri ni surat menyuratnya semua dalam bahasa Melayu ya. So you buat application letter pun you boleh buat dalam bahasa Melayu, tapi kalau you rasa you nak buat dalam bahasa Inggeris pun tak ada masalah ya. Attachkan resume, attachkan DLI 01. DLI 01 adalah dokumen yang kita maklumkan kepada syarikat you adalah dalam bidang kita bagi tahu tentang latihan industri punya skop objektif lah ya, itu makluman kepada syarikat ya, makluman pada syarikat. Mana dah dapat DLI 01, nanti bila you masuk dalam LIFSKM online, dia ada satu link kepada download dan you boleh download
template ya. Inilah DLI 01 semua adalah ya a few of items yang you boleh download daripada situ. Okay, dan seterusnya bila dah dapat SLI 01, you download borang-borang yang saya cakap dekat sini dan you boleh hantar surat you kepada company. Ikutlah berapa banyak company you nak hantar. Janganlah banyak sangat, nanti you susah nak buat pilihan kan. So agak-agak. Dan kau boleh carilah syarikat-syarikat yang MNCC ke, FOB 2000 ke, ya, international company, ya. MNCC tu company multinational lah. Dia ada di Malaysia dan dia juga ada di overseas, contoh macam Maybank, Petronas, ya, we have Telecom, kita ada AirAsia, ya. Our student goes to international company, definitely itu lagilah bagus. Kita ada student kita pergi PwC kan, highly reputable consulting company kan. Pergi ke IKEA, ada IKEA, and we have student kita yang pergi ke Bank Negara Malaysia pun ada, few of student last semester ya. So cuba you don't settle for less. Student CS ni sebenarnya is highly sought after by companies. You all ni memang ada reputasi. Company luar memang nak student kita. Ya, just baru-baru ni I receive letter daripada Foodpanda ya, dan dia tanya dia nak kalau boleh ada student daripada kita punya faculty untuk bantu untuk nilai untuk internship. Dia memang ada internship program. Nanti saya akan war-warkan. Okay, Foodpanda. So they have been looking for us ya. In fact, Bank Negara pun contact personally ya, minta student daripada CS daripada UiTM. So don't settle for less. You are highly sought after ya. So kena demand tempat yang bagus-bagus sebenarnya ya. And currently ya, internship in IT area memang company nak ya. Right. So ini contoh lah ya, saya bagi kalau you pergi kat LIFSKM tu, you kena log in dulu. Log in ni, I ada many student yang dia guna student portal punya account. No, you guna both your student ID for both username dengan password. Ini tak ada link ke mana-mana iStudent portal ya, because this does not belong to faculty. It is actually owned by the coordinator itself. Okay, dan inilah borang ya, BLI 01. So you akan isi BLI 01 dulu, maklumat you, and then kita akan simpan. Kemudian barulah you boleh minta daripada HEA untuk keluarkan email kat Puan Zarun. Saya tak letak maklumat dia kat sini ya. Nanti you email dekat Puan Zarun, email dia Zarun Mirza. Saya tak record ya. Alamak, lupa. Okey, ini adalah, saya ulang balik sikit ya sebab kita baru nak record. Okey, ini adalah proses untuk buat permohonan yang mana pelajar perlu isi borang ya, borang pelajar, maklumat pelajar BLI 01, boleh pergi ke URL ini. Ya, URL lifscm.online/dashboarduser.php, tapi you are required to log in first. And then when it's ready, you dah boleh start daripada sekarang, dah boleh request. Saya rasa jangan sekarang lagi sebab saya kena bagi list nama student dekat Puan Zarun dulu. Since kita belum dapat senarai daripada CS 240. So saya rasa by Monday. Okay, Monday nanti boleh dah start email Puan Zarun untuk dapatkan SLI 01. Ini contoh yang akan dikeluarkan oleh faculty. This is SLI 01, surat yang introduce the student ya, and confirm yang student ni akan menjalani latihan industri. Dia akan bagi tarikh lah di sini, ini contoh dia. Even though it's with my signature, sebenarnya yang keluarkan adalah HEA. Okay. Dan seterusnya contoh DLI 01. Ini objektif latihan industri. Dokumen ni kita nak bagi dekat syarikat supaya syarikat aware ya, apa peluang untuk pelajar sebenarnya ya.
Okey, dan seterusnya stage kedua. Ya, stage kedua ialah selection of placement. So bila you dah apply, dia akan daripada stage pertama ke kedua ni mungkin akan ambil masa sebulan atau sebulan setengah macam tu. Once you dah buat application, you dapat offer, jangan terus buat decision lagi, tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Kalau you apply kepada 5 tempat, you make sure you dapat jawapan daripada semua 5 tempat ni. Kalau baru dapat 3, lagi 2 belum bagi maklum balas, belum cakap reject ke apa, please contact ya. Usually when you make application, you minta kerja, it's always a proper way ataupun kita kata proses yang memang secara formalnya follow up. Ya, follow up adalah satu proses yang memang bukanlah wajib tapi dia part of application punya processes ya. You apply, bila you apply, given a period of time dalam masa 3 minggu, 4 minggu, ya, kita follow up balik with the person that we contact with, ya. Kalau you email balik lah, tanya you want to follow up with the application that you make for internship program. You tanya apa dia punya status, ya. Itu formal procedure. Don't worry, jangan malu-malu nak buat. Memang itu adalah proses biasa ya. You apply kerja nanti pun sama macam tu. Once you apply, given an ample time ya, mungkin you allow for some time untuk dia proses you punya application, and contact balik untuk tahu dia punya follow up the status of it. Ya. So once sudah tahu status semua, then barulah you akan start buat pemilihan. Ya, the selection of placement, the purpose of it is to confirm the internship placement. You nak pilih dan sahkan. Okay, so apa yang sudah akan buat, company akan offer internship dekat you. So collectively you mungkin akan ada beberapa offer daripada beberapa syarikat. Ya, katalah you dapat 3 offer. So daripada 3 offer, decision, 1 terima, 2 reject. Ya, so you have to do lepas tu you kena email lah, you reply balik to email yang mengatakan you accept the offer letter. Yeah, you accept the offer company. Mana you kena check. Macam salah kalau di email you that you kindly jangan saya apply itu je saya untuk that is all of our professional bentuk marah ke itu buat yang tak was to try to maintain professionalism. Okay, professionalism dari segi saya to reflect in the way that to reflect your message was as well. Sekarang communication yang normal, kawan sekarang was dan communication so that you are yang employer to kombinasi yang macam contoh so it can reject nanti and then once you have get now like tak nampak in my
dia. Sama dia skop dalam apa is not happy, company tu untuk pergi buat investigation, confirmkan student punya claim yang kata skop tak betul semua tu. Bila dapat recommendation daripada penilai akademik, barulah saya boleh keluarkan surat untuk keluarkan pelajar daripada syarikat. So dia punya tempat lain, selagi tak dapat tempat lain, you kena masuk ke fakulti, duduk buat di fakulti dulu sampailah you dapat tempat lain. So benda tu jadi macam leceh. You want to avoid that. Simply by you sendiri kena tahu skop apa yang syarikat bagi dan take care from there. Ya, ada skop, saya dah luluskan, you pun senang hati tengok skop apa yang you akan buat, you dah tahu apa yang you akan ni. Tapi bukanlah kita nak yang detail, kita nak tahu boleh area, contoh macam dia kata web development, ya, software testing, yang tu pun cukup lah untuk saya dulukan. Tapi you sendiri kalau boleh you nak tahulah secara jelas apa yang you akan buat masa dekat syarikat nanti. Right?
ya, student isi borang dan email dekat saya, tapi we anticipate that the process would be online, ya, tapi I'm not quite sure whether sistem faculty dah boleh siap masa tu ke tak, ya. Jadinya saya menerangkan as it is. Okay, yang tu nanti BI04 tu saya akan tunjuk dalam taklimat kedua, ya. Okay, evaluation and grade. So towards the end, ya, sebenarnya you punya kursus ni ialah pass fail. Pass fail. Ya, 70% evaluation tu daripada faculty, 30% daripada industri, ya. So 70% tu penilai akademik yang akan buat penilaian, 10% logbook awak, lagi 60% adalah you punya report, ya, report yang you submit towards the end. Okay, ini adalah cadangan tarikh. Okay, cadangan tarikh. Tarikh ni saya buat untuk CST 699. Okay, untuk CST 688 kita akan announce kemudian, sebab saya masih belum tahu lagi exactly apa program mana yang akan pergi, ya. Tapi tarikh permulaan dia kemungkinan besar sama, ya. Dia punya internship duration, ya, 15 September hingga 31 Januari ni adalah tu dia punya 15 September tu ialah dia punya inception date lah, permulaan, ya. Tarikh akhir je mungkin berbeza untuk dua kod yang berbeza ni, ya. CST 688 14 minggu, ya. CST 699 adalah 20 minggu. Right. So request SLI 01, benda pertama yang you kena buat, you boleh start buat bukan today macam saya kata, Monday, ya, by Monday, and you buat sampai kita buka lah sampai hujung bulan 5. Okay, and then you dah boleh start, once you dapat SLI 01, you dah boleh start apply to organisation, ya. So kita cadangkan sampai pertengahan Jun, ya. I have adjusted the deadline ni untuk accommodate itulah, ya, keperluan syarikat untuk tengok, evaluate you punya. Ada syarikat mungkin cepat, ya. Untuk syarikat yang kecil mungkin cepat dia nak bagi result dia, tapi untuk syarikat yang besar tu lama sikit lah, ya, sebab dia ada proses-proses yang dia perlu tu, ya, that they have to go through. And then lepas you apply, given a month after that, ya, buatlah follow up. Give 4 weeks, ya. 1 month after that, do follow ups with the organisation that you make application. Ya, and then Julai you dah kena buat confirmation of selection, ya, hantar kepada penyelidik akademik, penyelaras, ya, saya penyelaras, ya. Penyelidik industri adalah SV di company. Penyelidik akademik adalah SV yang kita akan assign untuk buat visit dan juga evaluate you punya report. Itu pensyarah lah. Sebab ada student confused, ya, penyelaras internship tu dia
dia bagi apa tu, penyelia industri sains. So you kena tahu term dia yang betul-betul. Right. So hantar BLI 03 kepada saya selewat-lewatnya 31/7 sebab kita akan ada masa allow the faculty untuk buat ni lah ya, buat proses untuk keluarkan BLI 04 dan SLI 03. BLI 04 ni adalah borang lapor diri. Borang lapor diri. So surat tu ialah surat SLI 03 ialah surat pengesahan penempatan latihan industri di syarikat. Ya, dan you dapat borang lapor diri, borang tu nanti you akan bagi dekat SP dan SP akan sign. Nanti you akan pulangkan balik dalam masa 7 hari bila you lapor diri dekat syarikat nantilah. So yang tu ni bahagian BLI 04 dengan SLI 03 ni saya akan bagi taklimat kedua nanti secara panjang lebar lah. Right. So you akan ada masa dalam 2 minggu lah time untuk sebelum you dapat you mulakan you punya internship ya. So 2 minggu ni sebenarnya adalah kita panggil tempoh bertenang untuk kalau ada apa-apa perubahan emergency cases yang kita perlu buat perubahan pada student punya ni lah, student punya documents ya. And you go for the internship, you balik, you kena buat submission of report dan logbook ya. So evaluation pun akan berlaku pada time ni lah, evaluation daripada syarikat, evaluation daripada penilai akademik ya. Yang tu kemudian, nanti kita akan brief kemudian. Okay, these are among the, ini saya diminta untuk share dengan student. Pagi tadi saya ada mesyuarat dengan bahagian industri jaringan industri faculty lah. Dan dia presentkan maklumat internship company yang offer internship dekat student. So they want me to share with students ya. Kalau boleh aim for this company ni, list of Forbes 2000 ni sebenarnya adalah company yang top 20 bawah list Forbes ya. Forbes ni sebenarnya adalah satu organisation yang buat evaluation tentang company punya reputation semua itulah. So dia keluarkan senarai 20,000 terbaik company. Ini antara syarikat-syarikat yang student kita pergi ya. So mungkin you boleh apply the same lah, company yang sesamanya contoh Schlumberger. Macam Schlumberger ni bagi allowance banyak ya, 1,000 kot 1,000 ke Bank Negara 1,300 ya. Petronas 1,000 ya. So go for that company ya. You belajar at the same time you get money ya. Kalau company yang kecil-kecil ni yang saya boleh nampak ya, company yang nak jimat duit, dia tak bagi allowance kat student ataupun dia bagi allowance 200-300 saja. Tapi you kena kerja separuh mati. Ya, ada case, tapi ada juga syarikat yang tak macam tu. Dia memang ajar you tapi cuma dia tak ada bajet untuk bagi allowance dekat you kan. So kalau company yang besar macam government memang tak bagi allowance. Government memang tak bagi allowance. So kalau you buat dekat universiti awam, chances kalau you dapat allowance pun sikit tu pun bukan datang daripada universiti sendiri. Mungkin daripada grant ataupun petty cash department you pergi tu. Tak banyak lah ya kalau government. Kita pun tak encourage student untuk apply for government. Bukan kita nak bias kat government sebab kita fikirkan long term untuk student. Kalau you fikirkan government tak boleh directly absorb student. Dia tak boleh terus ambil student kerja. You kena apply macam orang lain, apply through JPA. Kalau dapat baru masuk government. Tapi kalau private, right away you tak payah ni, you terus sambung kerja je kan. Private dia macam tu. So kalau boleh go for private, and if go for private, go for highly reputable company because dia akan bagi good impact dalam you punya resume walaupun you tak diabsorbkan di situ. Ya, contoh kalau Petronas Petronas dia tak absorb, jarang absorb sebab Petronas dia ada student scholar dia sendiri. So selalunya dia akan absorb scholar dia. Ya, so intern kita Petronas so far saya tak ingat ada yang absorb ke tak tapi
Telekom ya, Telekom ada absorb student kita. Bank negara pun ada absorbnya. Di bank absorb juga ya. Selcom saya tak ingat. Madam nak tanya. Ya, Boleh apply cuti ke madam intern ni? intern tu ada soalan tu dalam, saya ada letak soalan dalam list belakang sekali. Sekejap tu ke? Tu ke ada soalan ni? Sekejap tengok. Ada a few issues ya yang saya emphasize untuk, ada tak boleh cuti? Oh tak ada tak ada. Okay, good question lah. Cuti ya, dia macam ni. Cuti macam kalau ikutkan khusus CST 699 ni macam khusus ini kod khusus yang you ambil lah. So dalam semester tu kita tak, bila you ambil subjek apa-apa kita tak expect you cuti kan. Macam you ambil ISP 500, you ambil apa tu ICT 450 kan. Mana ada cuti kan, mana boleh madam minggu depan saya nak cuti sebab ada wedding. Tak ada kan. You cuma cuti during apa tu public holiday. Ya, so faculty punya policy, we do not provide cuti bekerja kepada pelajar, ya. Tapi takluk pada company's policy. Different company ada policy yang berbeza. Ada syarikat that I know, dia memang bagi 3 hari cuti dalam masa 5 bulan punya internship. So you boleh apply any date 3 hari. Ada company tak bagi. Kalau you ada emergency, you boleh apply dan dia mungkin luluskan, dia mungkin tak luluskan. Ada syarikat dia tak bagi dan kalau ada emergency dia luluskan tapi you kena ganti. Ada syarikat yang macam tu. So ini bila student tanya pada penyelaras, saya akan kata terpulang kepada syarikat punya apa tu operation. So polisi syarikat macam mana? Selalunya you kena liaise dengan HR ya. Pasal cuti mungkin SVU tak tahu, you can liaise with the HR. Kalau you rasa susah nak dapat cuti, company tu memang jenis tak bagi cuti, memang you ambil MC lah. Tapi kita ada case ya, company ni, tapi company teruk lah, saya dah blacklist lah company ni. Dia even student yang MC dia suruh ambil daripada government ya. Dia memang nak student pergi ambil government punya slip MC, tapi even so student kena ganti balik. Ya, so nampak macam very not good lah ya. Student memang sakit and then you paksa dia pergi ke public punya klinik. Lama. Ya, you can apa, you akan habis hari masa nak tunggu ataupun setengah hari sedangkan you sakit kan. Ya, Amirul. Doktor ni company yang dekat Damansara tu Apa nama dia? Start daripada D. Ya. Oh, okay. Secara public macam ni tak maulah sebut ya, because itu kita we try to be professional ya. Tapi saya dah removekan iklan syarikat tu daripada internship punya itulah saya ada dalam apa internship bank dekat website LIFSKM tu ada internship bank. So dalam internship bank tu itu adalah senarai company yang request untuk dapatkan pelajar kita. Yang tu yang personally hantar email dekat saya ataupun melalui fakulti, kita akan war-warkan di situ. Ya, ada juga yang saya letak company-company yang pernah ambil student kita dan saya letakkan. Ni saya put up the testimonial semua. Never company give iklan dengan ada testimonial daripada intern lepas-lepas kan, tapi nampak impressive lah. And in fact I regret lah because I put my student into such very inilah ya experience yang sangat menyusahkan mereka lah. And banyak cerita lah ya, tapi we were able to pull them out daripada company itulah, right? So kalau boleh you pun kena buat ya, you kena buat. So company ni ada polisi dia tentang cuti, you kena refer to the company's policy ya. Hari pertama briefing mungkin boleh tanya siap-siap lah, tanya masa briefing hari pertama tu tanya pasal cuti,
tanya pasal apa tu working operation macam mana, siapa your boss ya. So onboarding tu adalah masa yang sesuai untuk tanya banyak soalan lah dengan SB ke ataupun dengan HR. Okay, so ada lagi soalan yang berkaitan dengan cuti? Masa cuti. Clear? Okay, yang seterusnya ini just threat analysis saja. They want me to share with student. Ini maklumat daripada meeting tadilah. Right? Okay. So these are some of the thing yang saya raise-kan tentang before internship lah. Masa internship tu nanti kita bincang taklimat dalam taklimat kedua ya. These are among some questions that student ask ya. What if scope tu tidak memenuhi kriteria yang specified by the faculty? Definitely kalau masa you hantar dekat saya masa pemilihan you punya selection, punya confirmation tu, saya akan patah balik dekat you lah. Kita akan buat, kita akan minta pelajar bernegosiasi dengan company, bagi tahu, bukan tolak terus ya. Kalau syarikat tu is a good company, kita tak tolak terus. Negotiate dengan company, boleh tak bagi kerja dalam area IT, boleh tak bagi kerja dalam area macam ni. So you boleh nego lah dengan company. Right? Then kalau katalah you dah dapat skop tu kita terlepas pandang. Saya terlepas pandang, you terlepas pandang, lepas tu saya luluskan, you pergi, dia tengok skop. Macam saya katalah, you kena maklumkan dekat kita dan kita buat penilaian lah sama ada benda pertama ialah selalu negotiate dulu ya. Kita akan minta pelajar kontak dengan SB, minta tukar dalam area yang diperlukan. Dan tengok daripada situ macam mana kalau masih lagi tak dapat cooperation daripada syarikat, kita akan lantik penilai akademik untuk buat investigation. Lepas tu kita akan maklumkan kepada syarikat, kepada fakulti untuk keluarkan. Kalau fakulti say yes, then kita akan keluarkan surat kepada company untuk keluarkan pelajar. Dan pelajar kena apply pula syarikat lain. So it's a long punya proses lah. Ya, kalau boleh kita tak nak find out skop tak kena masa tengah buat internship. Kalau boleh sebelum tu. Right. So ada juga what happen bila you apply dekat syarikat, sebelum dia bagi offer letter, dia minta macam-macam surat daripada fakulti ya. Contoh indemnity letter. Indemnity letter ni surat macam pelepasan, macam fakulti menyatakan yang student ni akan duduk di bawah jagaan fakulti, apa-apa berlaku fakulti yang akan ni lah jaga kan. So indemnity letter ni macam surat declaration daripada fakulti ya. Certain company contoh macam Petronas, Settle Venture, there are a few more company ya yang minta Schlumberger ya. Dia akan minta ni indemnity letter, insurance, security letter. So what you do, hantar je kat saya, ada surat yang dekan kena sign. Indemnity letter, insurance cover memang akan datang daripada pejabat dekan. Security letter tu saya sign atau anybody sign pun tak apa, dia macam penjamin je. Tapi ada yang dia nak penjamin daripada fakulti. So saya boleh sign. Kalau dia cakap anybody can sign, tak ada apa fakulti punya penjamin guarantor ke apa, then anybody can lah, your parents pun boleh, your siblings pun boleh ya. Okay, another issue. Ya, kita dah bagi tarikh 15 hari bulan September sampai hujung bulan 2. Tapi company request to change date of internship. Boleh ke tak boleh? Ya. Yang ni kalau you nak awalkan, you nak awalkan katalah you nak awal 1 hari bulan 9. Sedangkan kita bagi 5 hari bulan 9 ya. Kalau terlampau awal, tarikh you hanya boleh enjak paling awal 7 hari bulan 9 ataupun 8 hari bulan 9. So daripada 15 hari bulan tu you boleh enjak up to 7 hari bulan 9 saja. You tak boleh enjak lagi awal daripada tu. Kenapa?
Sebab kita nak make sure you lulus semua subjek sebelum you start you punya internship. Okay, tu kalau nak awalkan. Kalau nak awalkan juga sebab you tahu company ni company yang bagus dan you don't want to lose the opportunity sebab dia kata kalau tak kami tak boleh ambil you lah kan. Yang tu why not dia adalah apa kita panggil kalau company tu boleh buat 2 offer letter ataupun antara you dengan syarikat saja. Offer letter you tu consider that you go earlier tapi internship hanya akan consider daripada 15 hari bulan ataupun 7 hari bulan lah paling awal kalau kita boleh bincangkan. Kalau you nak pergi awal sebelum tu antara you dengan syarikat lah. You can work that out lah. Negotiation dengan syarikat. What if nak enjakkan? Tadi kita awalkan ni nak enjakkan, panjangkan lagi. Fakulti tak ada masalah tapi kita hanya consider sampai 31 Februari. Hujung Februari saja. Kenapa? Sebab requirement kita 20 minggu je. Ya, kalau student nak extend, antara student dengan syarikat tak ada masalah. Fakulti tak menghalang lah. Kecuali kalau dia nak surat juga daripada fakulti, itu nanti kena ni lah, kena liaise dengan saya. Yang tu kita kena fikirkan pula lah apa dia punya benda yang nak kena, saya nak kena layan pula dengan CA. Tapi kalau boleh, kalau surat antara you dengan syarikat sahaja. Ya, tak perlu melalui fakulti. Kalau melalui fakulti banyak dia punya birokrasi dia. Right. Okay, soalan ketiga. Company did not provide scope of work. Tanyalah, kena minta ya. Kalau tak nak bagi juga, you nak take the risk. Kalau syarikat tu memang syarikat IT nature, provide software developer ke, software testing company ke, provide IT services ke kan, service macam cloud ke apa semua tu, itu mungkinlah kita boleh take the risk. Tapi kalau dia memang tak ada lagi dan you insist nak pergi situ, saya pula insist tak nak sign, you rasa macam mana? Kan? Better cari tempat lain lah. Company did not reply or give any offer. Macam saya kata, please follow up. I have many students, sampai dah hujung semester dah, sampai orang lain semua dah hantar borang, dia belum hantar lagi. Dia kenapa? Tak dapat offer lagi. You dah follow up ke tak? Tak. Dia tak bagi apa-apa, saya pun diam. Dia lah, tak boleh kan. Don't wait. You have to be proactive. This is a matter of you punya future. Kan? So you kena take care of you punya ni. Kau nak tunggu saya yang alert you pergi follow up, saya mungkin tak terperasan siapa yang dah, siapa yang belum. I have 350 students over. I cannot look at one individual student. You have to take care of yourself. Right? Student did not submit BLI 03 on time. Ni ada masalah last semester kan. Kalau setakat itu terlambat sehari dua tu kita boleh consider lagi ya. Walaupun dia akan melambatkan proses HCA tu. Tapi kalau terlampau lambat, saya ada kes yang baru semester lepas ni ada 2 student, dua ke 3 yang lambat hantar BI 03 buat confirmation. Sekejap ada soalan sekejap tempat tengok soalan. Kalau hantar lambat, dia akan dapat warning letter. Dia akan dapat warning letter daripada fakulti. Fakulti mungkin allow, fakulti mungkin tak allow you. Kalau fakulti tak allow you, that means you buat internship next semester. Tapi kalau ada kes macam yang saya baru semester ni, dia hantar lambat tapi company bagus. So lega lah juga kan. So company allow tapi with warning letter. So anything happen in between masa you tengah buat internship tu, nak keluar lagi satu warning letter, sila-sila hari bulan you kena panggil balik. Ya. So kena jagalah benda ni ya. Lama tau masa kita bagi tu. So please, saya pun selalu akan alert dalam WhatsApp group. So please do properly lah, follow. Nampak ada soalan? Apa soalan? Tadi nampak Kamarul ada You were asking me question, Kamarul. You want to voice out? You fine? Yeah, you ask question? Yes, it's regarding taking our EET whilst doing the internship. Is that allowed? EET, ya. Selalu many of our students, dia sambil buat internship, dia akan register for EET. EET ni you tak ada courses. You cuma ambil test dia saja.
Tapi you have to register. You register EET 699, 669 or 699. Lepas tu bila masa untuk test, you kena ambil assessment dia tu, you would have to apply for sama ada you ambil sehari leave ataupun you minta ni lah apa tu relief for few hours untuk you ambil you punya test. Itu common student kita memang selalu buat macam tu. In fact ada student yang kalau ada convocation kan, convocation date, you alert the company untuk ni lah, untuk allow you keluar untuk ambil cuti lah untuk pergi konvo. Kalau syarikat tak benarkan ataupun syarikat memerlukan surat daripada fakulti, kita boleh usahakanlah untuk keluarkan surat especially on the konvo sebab konvo ni kadang-kadang dia ambil masa sehari and then you kerja kat KL, konvo you dekat you kerja dekat Johor tapi konvo you dekat Shah Alam kan. So dia akan memerlukan journey time dan sudah mungkin kena ambil leave kan. So yang tu mungkin kemudian lah kalau perlu surat dan buat surat lah, kalau tak perlu surat, kalau syarikat tu consider antara you dengan syarikat lah negotiation dia. Okay, did I answer you, Kamarul? Yes, thank you, Puan. Okay, sure. Right, company did not reply or give any offer, macam saya kata, follow up. Kena follow up. Student did not submit bid I03 on time, kena. If not, you'll be getting surat warning daripada syarikat daripada faculty. We don't want that. Kalau faculty bagi warning, kalau faculty kata tak you buat semester depan, satu hal pula kan. Tapi in most cases I don't think so lah, kecuali lah company yang you nak pergi tu bermasalah ataupun you memang bermasalah takut faculty pun tak bagi. Okay. I hope not lah janganlah ada isu-isu yang besar yang melibatkan student punya ada masalah dengan CA. Student did not get any offer walaupun dah follow up pun semua reject. Ada tak? Tahulah ada student yang cakap macam tu but I doubt lah kan, mungkin I do not know kan. Sebab student kita ni memang laku tahu sebenarnya. So kalau you tak dapat any offer tu something wrong somewhere, you ada tak hantar resume ke kan atau right? So kalau lah worst come to worst you did not get any offer, kita terpaksa carikan juga untuk you lah. So lapor diri tu masuk dulu dalam fakulti kan, masuk dalam fakulti dan kita akan carikan. Kita tu masuk dengan you sekali lah. Kita tu means we, not us. Bukan fakulti you pun kena cari sekali. But you have to start off immediately. Macam kawan-kawan lain juga, you have to be in the faculty. So kita akan daftarkan you ke fakulti. Kalau fakulti ada projek, then you buatlah dekat fakulti. Rugilah. Rugi sebab tak ada allow. Please do outside. Get the environment kerja macam mana kan. Boleh pakai tie, boleh pakai kemeja kan, boleh bawa beg kulit. Kan. You get the feeling So need to experience that. Right? And also okay, Nabiha is requesting to annotate. You want to annotate, Nabiha? Sorry. Sorry. Okay. Tak apa because that's a common mistake. My other students are also always doing that. Apa tadi okay. Possibility untuk some of student, if you get to do internship overseas, by all means Tapi be sure you kena tahu dulu the terms duration, kena meet our ni lah faculty punya faculty term yang you pergi tu berapa lama, subjek semua kena habis dulu baru pergi. So benda-benda pergi overseas ni because kita tak nak ada case, I do not know lah, saya pun dapat tahu antara hearsay sahaja kan. Ada student yang pergi internship balik tu lepas tu dia ada masalah lah, some issue yang mana dia kena extendkan subjek dia. Walaupun consider dia punya LI tu tapi ada masalah sikit lah So before you go to internship overseas, get clear everything on the requirements faculty, requirements dekat tempat di luar sana yang you pergi dan juga
from the academic side juga untuk subjek-subjek yang ambil yang lain-lainnya, just to clear everything before you go. Right. So saya rasa saya cover yang saya tahu yang saya perlu cover. Ada question lain yang you all nak tanya yang saya tak cover so far? Tapi yang kalau boleh inilah masa application ni sajalah yang kita nak ni application dan juga Madam. pemilihan. Kalau pasal nak buat internship tu kalau benda tu relevan bolehlah saya jawab If not kita keep it for the next session. Ya, ada soalan? Madam nak tanya. Ya. Saya Kalau let's say saya course multimedia and then masa internship tu job scope dia lain daripada course but still under Lain IT. tu maksudnya apa? Lain tu Contoh ke macam mana? networking. Okay. Dia ada je student networking buat something to do with AI, dia buat networking kan. Dia as long benda tu dalam ruang lingkup IT, kita terima sebab you mungkin pernah belajar satu subjek pasal networking kan. So you tahulah sikit-sikit. Dan budak multimedia pun mungkin pernah belajar sikit-sikit pasal subjek AI kan, buat guna Power BI kan. So kita kalau faculty kita terima. Kalau saya meluluskan skop, saya tengok masih lagi dalam umbrella, IT umbrella, saya terima. Ya, in fact macam ada student 264 yang buat customer support. Customer support tu macam tolong customer dalam online yang mana dia tengok proses syarikat dan bantu daripada improving customer punya experience guna application syarikat. Kita boleh consider jugalah walaupun nanti student pun akan kata boring lah. So you sendiri kena take care of you. Kalau you tanya saya terima. Kalau you you nak buat dalam you budak multimedia tapi you dapat offer dalam networking dan you rasa you want to challenge yourself, you want to learn new things about networking dan you boleh terima and you pass it to me, I would approve it. Kalau dekat your side sendiri you rasa macam ragu-ragu, boleh ke aku buat ni networking ni kan? Susahnya kan? If you sendiri ada rasa doubt, janganlah terima. Ambil yang lain. Okay. Alright. Question? Madam saya nak tanya. Ya. Yesterday saya ada call this one company lah. Lepas tu saya cakap lang saya daripada business computing. Okay. So dia tanya saya nak minta department mana. So, apa yang saya patut saya jawab madam nanya? You boleh explain. You kalau dia tanya macam tu, you nak you boleh demand lah kan. Mungkin you boleh tanya dia apa dia punya area yang available yang sesuai untuk budak IT. Kan? So let them explain first so that you can choose. Kan? Kalau tak you main cakap je, kita pun tak tahu dia ada ke tak kan. So minta dia explain sikit dan you bagi tahu you punya program ni about what. You boleh bagi tahu business computing ni you are expected to deal with enterprise system. We look at business processes. We do BPM. So use the term yang you belajar dalam syarikat and see whether benda tu ada ke tak dekat syarikat dan is it possible for the syarikat to give you some assignment related dengan apa yang you belajar. So you kena explain dulu program you macam mana, apa yang you belajar, then baru dia boleh matchkan dengan apa yang dia ada. Okay. Kalau business computing ni, what good about business computing is that you can still be in the business punya area as long as dia related to the system, enterprise system. Syarikat sekarang mana yang tak ada sistem? Semua ada sistem kan? So if you end up in a customer service yang you are helping out and supporting the customer on using the company's application system, then yang tu pun dah boleh sebenarnya, dah boleh. Okay Wan, boleh? Did I answer you? Yes, thank you madam. Okay. I understood now. Okay. Ada lagi soalan? Doctor, Yeah. let's say if I apply a junior position instead of internship punya position, how does that work in this case? Boleh It's proceed? okay. It's okay.
as long you get a placement, kalau dia tak panggil you internship, dia panggil you di job offer, kita boleh consider that as your punya internship kan. In fact kalau student pergi certification. Ada student pergi certification dia panjang, lama sebab dia akan ambil course, training, lepas tu dia kena develop application and then lepas tu ada penilaian. So dia punya jangka masa pun lebih kurang lah dalam 20 minggu macam tu, 18 ke 20 minggu. Match dengan kita punya ni walaupun the offer is not internship tapi the offer ialah certification. So kita boleh consider that kita panggil dia punya task assignment tu to be part of internship. So to say kalau you are being offered a junior developer contoh and dalam tu mungkin dia specify bila you nak start kan. So kita akan consider tu sebagai part of it is sebagai assignment dalam you punya internship. Boleh je, tak ada masalah. Okay, thank you Dr. Faham. Okay. Any other question? Okay, let us go to the next slide. Untuk nak bagi link kehadiran. Mana? Okay, so for those to leave the session ya, masukkan dulu you punya kedatangan dan kalau yang ada soalan lagi boleh stay untuk tanya saya soalan. Ada lagi nak tanya soalan? So taklimat kedua somewhere in week 12 ke 14. So masa tu you all mungkin dah ada tempat. Mungkin masa tu you all akan banyak tanya saya pasal scope lah. Macam mana nak pilih kan. Lepas tu what would happen kalau syarikat ni bagi macam ni kan. So pasal scope tu nanti kita akan banyak bincang masa taklimat kedua lah. Okay, ada soalan lain lagi? Madam, Ya. kan pemilihan company SEM ni, jadi kalau just in case ada course yang dalam SEM ni fail, macam mana untuk SEM depan tu? Okay. Dia macam ni, every semester memang macam ni. Bila hujung semester you dah dapat tempat, saya pun dah luluskan pemilihan tempat you. Bila result keluar je, tengok you ada fail. Okay. This is what you need to do. You have to find out from your coordinator sama ada kursus yang you fail tu ada supplementary paper ke tak. Dia panggil sub paper Ada sub paper ke tak? Banyak kursus untuk Part 6 especially dia akan provide sub paper supaya dia nak bagi student boleh habis dan boleh pergi LI. So for the time being, kawan you mungkin dah nak kena pergi start intern kata 15 hari bulan tu everyone is going but you fail paper tapi sub paper tu ada. So you mungkin ada option, sebenarnya kita bagi option kat student sama ada you pergi je buat internship dan tunggu result. You akan ambil lah test tu, dia akan buat sub paper, you akan ambil exam semula. You pergi LI macam biasa, ambil exam, kalau you lulus, you sambung. Kalau you tak lulus, then kita akan bagi surat untuk withdraw you. Itu satu option. Ataupun another option ialah student tak pergi dulu. Tak payah pergi dulu tapi itulah kena negotiate dengan syarikat lah. Syarikat mungkin akan ada yang reluctant lah. You tak datang nanti lepas 2 minggu baru nak masukkan. So intern lain dah masuk nanti nak kena briefing you pula kan. So ada company yang akan reluctant lah. Nanti you kena negotiate dengan company. So kita mungkin akan keluarkan surat awal-awal yang mengatakan student tak boleh pergi lagi, dia akan pergi sekian-sekian tarikh selepas result dia punya sub paper tu keluar. So yang pertama kena find out sama ada subjek yang you fail tu ada sub paper ke tak.
Dan benda kedua ialah kena maklumkan dekat saya. Jangan diam-diam sebab saya kena tahu supaya saya boleh maklumkan apa yang you kena buat, sama ada kita nak kena keluarkan surat dekat you ke ataupun tak. Right? So dua benda lah, contact coordinator dan juga contact penyelaras LI. Okay? Did I answer you, Afiq? Yes, madam. Thank you. Okay. Ada lagi soalan? Ya, Madam, Ya. boleh ke kita intern luar negara? Saya teringin nak intern luar negara. Boleh? Boleh. You boleh cuba apply. Ada, tapi proses dia panjang lah. Sama ada you directly apply ke syarikat tu ataupun melalui syarikat di Malaysia ke luar. Ada student kita yang pernah buat dulu, dia melalui universiti. Universiti di Jepun, dia offer macam exchange student. So exchange student tu kita consider melihat kepada student pergi sana, dia ambil course, at the same time dia kena buat projek. Kena ada buat projek supaya evaluation tu akan dijalankan kepada projek yang student buat. Sebab internship masa buat assessment ialah melihat kepada task yang student buat, assignment yang student buat ya. Jadi kalau you pergi dengan tiket exchange student, you pergi ke overseas, make sure subjek you ambil tu ada projek. Penghasilan projek supaya SV Academic boleh nilai projek yang you buat. Yang tu kena inilah, kena banyak bertanya dengan koordinator dan juga bahagian OIA ya. Office of International Affairs. Dia yang menguruskan exchange student dengan overseas. Sebab ada semester memang akan kita dapat email daripada universiti yang dia offer exchange student. Cuma timing dia tu kadang-kadang tak kena dengan timing you all punya internship. Tapi kalau boleh adjust, kita boleh kadang-kadang boleh minta daripada fakulti lah untuk buat injakkan tarikh, untuk accommodatekan tarikh daripada exchange student punya date tu. Yang ni mungkin boleh, I might want to advise you to go to OIA untuk tanya peluang exchange student. Itu salah satu platformnya lah. Ataupun ada juga yang kalau you tahu mana-mana syarikat yang memang ada overseas ya, yang dia boleh hantar you untuk pergi buat ke overseas. Cuma kosnya tu kami tak tanggung lah, fakulti tak tanggung lah kan. Kalau exchange student tu melalui universiti, dia ada juga chances untuk dapat fund daripada universiti. Saya kata chance ya, dia bukan definitely you will get fund. Tapi ada chances untuk dapat fund ya. Boleh buat permohonan daripada universiti ya kalau exchange student yang melalui OIA tu. Tapi kalau you buat sendiri, you apply sendiri pada company, ada company yang mungkin bayar you dia punya monthly punya allowance, yang tu lah consider sebagai you punya duit untuk menyara you lah ya. Okay, faham. Kalau saya ada maklumat lagi nanti saya share dalam group ya. InsyaAllah. Okay, thank you, Madam. Okay, welcome. Bye-bye. Okay, bye-bye. Zulaika, you have question? Yes, Doctor. For CS241, all of us cannot log in the website. CS241. Oh my dear, Zulaika CS241 ya? Yes. Actually yang ni I'm very sorry. Maybe you get the miscommunication ya. Saya emailkan tu, sebenarnya saya email, saya tak boleh nak saya tak boleh nak get the CS student sahaja. Ya, so email saya tu terpaksa blast kepada semua, tapi dalam email tu saya baik mention CS ya. Sebenarnya website tu saya buat personally untuk student CS. Jadinya student yang non CS ya, student matematik, MST 699, dia tak masuk dalam sistem tu. Sistem yang fakulti punya akan dibina. Soon nanti 241 pun akan dapat masuk juga. But not for yang baru ni ya. Sebab saya tak ada data you all. Saya cuma ada data daripada koordinator program CS sahaja. So that's why I can create for them. Tapi in case kalau you perlukan nak download borang ni sama je. Tapi untuk download tu tak ada masalah.
download ni dia tak perlu apa, you tak perlu ada account pun you boleh pergi ke website ni ya. SSKN. Adalah borang-borang yang you boleh download. Even MSC pun sama. So ini you boleh download. Oh, sorry ya, Zulaiha. Okay, no problem, Doktor. Okay. Ada question? Madam, Ya. WhatsApp group tu dah full. So tak boleh join. WhatsApp. Okay, yang pertama. Yang kedua pun full. Tak pasti. Tak ada link. Okay, saya buka You boleh nampak skrin saya kan? Slide ni boleh nampak Okay, boleh. saya buka lagi sekali. Okay, kita ada link yang pertama penuh. I know yang ni memang penuh. Yang group yang kedua ni tak penuh lagi lah. Yang ni saya rasa penuh lagi. Cuba saya masukkan dalam chat. Awak masuk. Saya masukkan dalam chat ya. Cuba klik yang ni. Kalau penuh juga, heran saya sebab sudah ada 350 je. Madam. Ya. So CS2 phone can leave the second group lah if we entered the CS2 phone student. We can leave the WhatsApp group, right? Yeah, okay. And by the way, if you are not CS student, you are 241, 242, 249. Group ni hanya untuk CST 699 student CS sahaja. Takutnya tarikh you all tak sama dengan tarikh kita. Tarikh sebab MST 699 you all 14 minggu sahaja dan coordinator you all akan ada tarikh spesifik untuk you all start. So kita tak nak mess information kat sini. So untuk student yang bukan computer science, student mathematics, you all boleh leave the group. Leave the group so that student lain boleh join in and student CL will join. Okay, I'm sorry for the miscommunication ya. Maybe the way that I write email tu mungkin confusing ya. Okay, ada lagi soalan? Right. So I guess we are just nice ya, ending our time ya. Semua dah address accordingly ya. So I thank you for your attendance ya, for your participation juga ya, tanya-tanya soalan. And I do hope that my explanation jelas ya, jelas dan apa tu boleh benefit semua student ya. Walaupun tadi yang join adalah pelajar daripada program lain, tapi saya tahu ya maklumat yang kita share ni sama je ya, cuma tarikh tu, kod-kod tu mungkin berbeza tapi pendekatan kita sama je ya. Right, with that let's end the session with tasbih kifarah and surah Al-As. Right. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Okay, have a nice day. Mirahani, ada soalan? Okay, last question. Mirahani. Thank you. No, Doktor. Thank you, Okay. Doktor. Just Thank you, Doktor. Selamat Raya. Okay, very good. Thank you all. Okay, saya sama-sama. Thank you, Doktor. Saya tak tahu macam mana nak talk for everyone, but you can apa tu? You will leave Thank you, yourself Doktor. let yourself. Okay. Kat mana nak tutup ni? Thank you, Doktor. Yeah, you're welcome. Yeah.